Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini adalah hari replacement untuk kelas kita yang sepatutnya berlaku pada hari Khamis. Tapi kita terpaksa tangguhkan sebabkan ada yang terkena musibah banjir. So, apa yang saya boleh buat ialah saya record dan upload dalam YouTube. So, you all tengok benda ni dalam YouTube lah. So let's go to the new topic. New topic. We have no longer on the truss and frame no more. So we are on the new topic, which is dry friction. Okay, dry friction. Dry friction. Sorry. Today's objective is understand the characteristic of dry friction. To understand the characteristic of dry friction and draw FPD including friction, which is sebelum ni you tak including pun any friction kan, you lukis FBD you nak including any friction, but now today dekat soalan ni ataupun dekat topik ni kita akan masukkan faktor-faktor friction dalam kita punya calculation dan kita try to solve problem involving friction. In class activities, there's no class activities today, so this is where you can answer by yourself on the reading quiz, application, characteristic of dry friction, which is the topic that we will cover today, and the concept quiz, checking your understanding again, and the group problem solving, and also the intention quiz. Okay, this to have your theoretical stronger. Okay. On the reading quiz, you can read it as I read it for you. A friction force always acts to the contact surface. A friction force always acts blank to the contact surface. What's supposed to be on the blank? Okay, it is normal or 45 degree angle or parallel or at the angle of static friction. Okay, apa maksud dia kat sini ialah, for example, you have blocks or you have blocks lah senang, blocks like this, it is put on the floor kat sini. Okay, soalan dia tanya you, the friction force always act, friction force adakah dia act macam gini, adakah dia act macam gini, 45 degree, normal ni lah dia, normal dia vertical, ni vertical, ni x, ni y. Vertical tu maksudnya y axis lah, dia vertical, normal, ataupun dia parallel begini, ataupun at angle of static friction, at angle of static friction, which angle. So nanti later on you akan tahu dia sepatutnya you punya friction force ni arah mana. Okay, if a block is stationary, then the friction force acting on it is, ni formula ni kurang daripada coefficient of static friction darab n is then natural forces, ataupun dia lebih, ataupun dia sama, ataupun dia mu k darab n. Which one? Okay, later on you akan know lah which one is supposed to be the answer for this question. Okay, on the application of friction. Okay, on the applications of friction in designing a brake system for a bicycle. For example, here we take an example of a brake system for a bicycle, car, or any other vehicle. It is important to understand the frictional force involved. Sebab kalau kita nak brake kenderaan kita, tak kisahlah motor ke, kereta ke, bas ke, even sampan sekalipun, kita kena ada frictional force. Kalau tak ada frictional force, kereta kita tak boleh berhenti pada tepat masanya, pada tempat yang kita nak, dan dia boleh mencederakan orang tambahan lagi. So kita kena tahu, kena faham frictional force tu sendiri. Okay, for example here, for apply force on the bike tire brake pad, ni brake pad untuk basikal. How can we determine the magnitude
the magnitude and the direction of the resulting friction force. The direction of resulting friction force. Magnitude ni maksudnya kalau force ni untuk brake pad tayar basikal ni, kalau kita tekan brake tu, dia akan clamp kan kita punya rim. Okey, bila dia clamp kita punya rim, so magnitude tu ialah berapa force yang terhasil ataupun berapa force, bukan N berapa force yang kita bagi kat dia. Kemudian ni friction force, bukan friction force, ini force yang kita genggam brake kita tu, yang kita genggam brake kita. Ni contoh dia ialah 50 Newton kita genggam. Kat sini dia akan bagi 50 Newton lah on the rim. Bila bagi 50 Newton on the rim, so berapa frictional force yang berlaku kat sini? Frictional force kita ambil Fs lah. Berapa nilai dia supaya dia brake on time. Semua tu kita kena tahu. Okay? Dan tambah lagi, frictional force ni kalau awak faham dia sungguh-sungguh, awak boleh menjimatkan tenaga awak dalam mengubah position benda-benda berat. Sebagai contoh, refrigerator kat sini. The rope is used to tow the refrigerator. In order to move the refrigerator, it is best to pull up as shown. Pull horizontally or pull downward on the rope. Ni dia pull up kan. Kalau kita letak dia satu line yang horizontal kat sini, dia ada theta kat sini. Sebab tu kita panggil dia pull up. Ada force gitu, dia pull up lah. Kalau dia horizontal, dia tarik yang straight lah macam ni. Maksudnya tiada theta. Kalau dia tarik downward, dia ada angle kat sini pula. Ni. So which one nak menjimatkan tenaga awak? Arah macam mana yang awak tak perlu ditarik refrigerator tu? So kalau awak faham topik ni betul-betul, awak akan jimatkan tenaga awak. Okey, sama juga dengan alatan ataupun you nak buat sesuatu, contoh alat-alat pertanian nanti. Sama ada awak nak angle naik ke atas, angle ke bawah ataupun flat, horizontal. Tu semua nanti akan diambil kira tentang frictional force awak. Okey. On the characteristic of dry friction. Okey, saya baca kat sini. Friction is defined as the force of resistance acting on the body which prevent or resist the slipping of a body relative to a second body. Banyak betul body kat sini. Okey. Resist the slipping of a body relative to a second body. Okey, a body kat sini kita bayangkan ialah refrigerator tadi, ataupun kotak tadi, ataupun kalau awak nampak dekat rumah ada almari, itulah almari. Itu ialah first body awak, a body sini, a body. Kemudian a second body kat sini ialah referring to you punya floor lah, lantai awak. Okey, friction dia adalah satu resistance, the slipping of body, the resistant force yang menyebabkan awak punya first body tu slipping. Sleeping ni bukan tidur, sleeping tu diseret lah, terseret, macam tu. Okay. On the experimental show that frictional force is at tangent, which is parallel to the contacting surface. Okay, parallel to contacting surface in a direction opposing the relative motion or tendency of motion. Ni eksperimen. Eksperimen ni saya bulatkan, nanti kita pergi ke eksperimen sedikit. Macam mana dia menentukan frictional force tu dia bergerak berlawanan. Okey, dia bergerak berlawanan. Okey. Kalau kita ada blok kat sini, awak boleh bayangkan kita ada blok kat sini. Sini, kemudian blok tu kita tahu nilai berat dia. Okey, nilai berat dia ialah selalunya berat kita ambil bukan ambil alfabet M kecil. M kecil. Okey, kalau kita nak jadikan dia force, kita darabkan dia gravity. M berat, G gravity sama dengan weight. W ni weight untuk apa-apa subjek lah. Kalau orang, weight dia ialah berat kita M,
Kalau berat saya adalah 60 kg, darab gravity 9.81. So saya dapatlah weight saya dalam unit Newton. Okey. Itu weight. Kemudian P di sini ialah nilai force yang ditarik. Contoh dekat sini P lah dia ambil P. P stand for pull or something like that. Okey. Kalau we go to even further than that, dekat contacting surface di antara first body awak punya block tu dengan second body awak punya lantai tu, dia ada frictional force yang bertentangan arah daripada arah awak tarik blok tu, bertentangan arah daripada awak tarik blok tu. Awak bayangkan ada almari ke depan tu, depan mata awak bayangkan awak tarik dia pada satu direction, tarik dia ke kanan, kemudian awak nampak dekat lantai tu dia bersentuhan dengan lantai kan, almari tu. Kemudian frictional force tu ialah dia bertentangan dengan arah awak tarik almari tu. Inilah frictional force tu. Ni. Okey. Kemudian dekat bawah tu, sebenarnya dekat bawah almari awak tu dia ada natural force. Dia always pointing upward. Apa ni natural force? Natural force ni ialah dia kena ada dekat alam kita supaya dia stable. Dia membuatkan barang-barang yang kita letak tu stable. Sebagai contoh almari awak tu tadi, kita tahu weight dia berapa. Contohnya ialah 100 kg. Awak punya almari berat tu, sebenarnya kita ada nilai natural force yang pointing upward. Kita tak nampak lah kan, dia ada natural force yang pointing upward, yang N tu ialah sama dengan weight, sama dengan berat almari awak tu. Barulah dia dikatakan static. Sebab kita belajar static kan, dia dikatakan static. Kalau N tu tak sama dengan weight tu, so awak punya almari dia akan tenggelam ke tanah lah. So itu adalah salah satu sebab kenapa barang-barang yang kita letak dia tak tembus ke bumi. Sebab ada berlawanan force yang menyamai kekuatan, menyamai force yang kita letakkan di atas bumi. Sebagai contoh itulah. Okey, kalau kita buat dia punya FBD, free body diagram, weight tu selalunya berada di tengah-tengah. Kemudian P arah position kita tarik lah blok tu. Kemudian ada arah friction yang bertentangan dengan nilai force yang kita tarik di sini. Kemudian ada natural force yang always pointing upward. Okey. Kemudian kita ada X. X ialah position of N tu, position of natural force tu. Okey. Dan H ialah ketinggian tempat awak tarik tu, H. Ketinggian dari tempat awak tarik hingga ke bawah. Okey. So F kat sini, kalau kita buat summation of Fx dan summation of Fy, saya ambil X dahulu. Summation of Fx equal to 0. Kalau kita buat ini equation of equilibrium, so minus F plus P equal to 0. So F equal to P kan. Ini sama lah kat sini. Dan saya ambil summation of Fy equal to 0. W minus W plus N equal to 0. So N equal to W. Sama juga di sini. Dan yang ini apa dia? Yang ini ialah moment. Moment pada titik mana-mana kat sini, you boleh dapat W sini darab X, nilai X kat sini sama dengan P darab H, ataupun summation of moment, summation of moment pada titik O equal to 0. You akan dapat Wx equal to PH. So kalau salah satu blok kita yang kita nampak, almari ke ataupun komputer kita ke yang kita letak atas meja,
ataupun apa-apa saja yang awak nampak depan mata awak sekarang ni di dalam keadaan statik. So sebenarnya apa yang berlaku ialah force, frictional force, dia bertentangan dengan pulling direction force. Barulah dia kita jadikan sebagai statik. Dan ada natural force dengan weight, dia equal sebenarnya, dan menyebabkan dia tidak tertumbang ataupun terbalik. Ni moment ni dia equilibrium kat sini. So any static body dia mesti follow these three equation: force pulling direction sama dengan static friction, natural force sama dengan weight, dan moment of pada titik zero tu, pada titik zero ni ialah equilibrium di sini. So barulah kita kategorikan body tu dalam static. Okay. Karakteristik of dry friction. Karakteristik of dry friction. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dia punya karakteristik of dry friction. To study the characteristic of friction force, or F, let us assume that tipping does not occur. Apa maksud tipping ni? Maksudnya kalau almari kita tu kita try tolak dia ataupun kita try tarik dia, almari kita tu tak terjatuh, tak flat jatuh ke lantai lah, timpa kita sebab kita tarik dia guna tali. Almari kita tu kita tarik dia guna tali, kemudian kita tarik je. Kalau tipping tak berlaku, maksudnya dia akan slip sajalah. Kalau tipping berlaku, maksudnya almari tu akan timpa kita. Bila kita tarik dia, dia akan timpa kita. Faham kan maksud timpa? Maksudnya dia jatuh atas kita lah. So kalau kita nak tahu karakteristik of dry friction, kita kena assume first that the tipping is not occur, tak berlaku pada body tersebut. Okay, then we gradually increase the magnitude of force P. Kita increase nilai force kita pada P sini. Then typically experiment show that the friction force F varies with the P as shown in the right figure above. Ni F lawan P punya graf. Okay, nilai force yang sama P ni, dia tarik nilai dia, force tu tarik. Tapi bila dia tarik tu, body first tu tak bergerak, ataupun almari awak tak bergerak. Itu yang dia tambah force magnitude tu lah. Dia tarik. At one point, awak punya force tu ataupun awak punya almari tu dia akan bergerak, start slipping, dia start bergerak. Motion kat sini, motion. Okay, once awak punya daya tarikan maksimum tu, dia akan turun sedikit selepas dia bergerak. That turun sedikit di sini ialah maximum static friction. Maximum static friction. S stand for static, F stand for friction. Okay, bila dah bergerak, kita dah tak panggil dia static lagi, tapi lepas tu kita panggil dia kinetic friction. Okay, friction ni ada dua, satu static, satu kinetic, yang kita cover sebab kita dalam subjek static. So kita cover only dry friction on static lah. Okay, kita cover on the dry friction on static. Okay, kita tak cover on the kinetic one. So yang ni semua boleh aplikasikan dalam harian awak kan. Contoh, awak ada almari, senang almari lah. Awak try tarik dia. Awak tarik dia pada nilai force sebagai contoh 10 Newton. Kemudian awak tambah dia lagi 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, sampai 100 Newton maksimum. Awak tambah lagi 110 Newton. Awak punya almari tu dah start bergerak bila 110 Newton. Kan, bila awak tengok kat gauge tu sebenarnya ialah dia dah mula bergerak pada 100 Newton.
Ni 100 Newton. Yang ini 110 Newton. Soalan dia kat sini, kenapa dekat sini starting kat 100 Newton waktu tu awak tarik 100 Newton tu, dia tak bergerak? Sebab dalam keadaan statik, awak punya friction of coefficient tu dia boleh naik sampai lagi ada beberapa tolerance lagi yang dia boleh cover sebelum dia bergerak. Bila dah start bergerak, awak punya static friction tu dah turun sedikit. Dia dah jadi kinetic friction. Okey? Ini yang saya terangkan tadi. Okey, ini yang saya terangkan tadi. So, static friction is actually Fs equal to mu s darab N. N ni bukan Newton. N ni ialah natural force. Natural force. Kalau awak ada block kat sini, ini block awak. Awak tahu weight, awak tahu P. Kemudian nilai N ni, kat sini atas ni, natural force dan static friction, kita boleh dapatkan resultant force. Kan? Di situ ialah ada theta S. Theta S ni ialah awak punya coefficient of friction. Mu S ni. Okay? Coefficient of friction. Apa benda ni? Coefficient of friction. Okay? Nanti saya terangkan lagi. Tak apa. Yang bawah ni kinetic friction. Tak apa, kita abaikan yang ini. Sebab kita tak cover pun kinetic friction. Ini adalah dia punya note ataupun amaran, warning. It is also very important to know that the friction force may be less than the maximum friction force. Tadi saya beritahu apa? Friction force kat sini untuk static friction dia adalah maksimum. Tapi barangkali juga friction force dia tak maksimum kat sini. Disebabkan ialah awak punya almari itu dia dalam keadaan impending, dia nak jatuh. So this bukan maximum force pun, tapi dia nak jatuh. So bila dia nak jatuh, dia di dalam keadaan bukan high maximum friction, tapi dia sebenarnya dalam keadaan nak terjatuh. Okey, apa tu sebenarnya yang saya beritahu ni? For example here, yang ni you boleh baca sendiri macam mana kita nak cari determining the mu s experimentally. You ada block, you letak dia dalam atas satu kayu. You ada block yang you tahu berat dia, kemudian you letakkan dia di atas satu kayu. Okey, letakkan dia di atas satu kayu. Kalau you letak, kemudian kayu itu you boleh slantingkan dia ataupun you boleh angkat kayu tu di mana ada blok lah ke atas kayu tu. Okey, ada blok di atas kayu tu macam ni. Ni blok atas kayu, ni kayu dia. Ada blok ke atas tu. Awak naikkan angle demi angle. Awak naikkan angle demi angle. Ini kayu yang saya beritahu tadi. Ini blok dia. Ini blok. Awak pegang kat sini, kat bahagian A, you angkat dia. Pada mulanya dia flat lah, sama macam ni. Kemudian awak angkat dia angle demi angle. Angle demi angle, kemudian pada satu angle, blok ni awak nampak dia turun ke bawah. Turun ke bawah lah, melalui awak punya papan tu. So, you rekodkan. First time you angkat kayu tu, you rekodkan dia punya theta. Nilai berapa theta baru you punya blok ni start to slip down. Kemudian theta S first, mungkin yang first you dapat 30 degree. Kemudian theta S yang kedua you angkat lagi sekali sebab you nak pastikan angle awak tu betul, tepat. So awak angkat lagi sekali. Mungkin awak dapat kali kedua ialah 30.3 degree. Tak puas hati lagi, you angkat lagi angkat lagi, you dapatkan theta dapat 30.1. So which one you nak choose? So you averagekan dia, tambahkan ketiga-tiganya dapat berapa, kemudian you divide by 3 lah, divide by 3. So you akan dapat average 30.1 sebagai contoh. Sebagai contoh kat situ, saya tak kira pun. Itu adalah you punya nilai theta S.
itu adalah nilai you punya theta S. Since mana saya punya pemadam? Tak boleh padam. Sekejap, sabar. Since awak punya blok ni dalam keadaan terbengkok ataupun telah diangkat sengit, so you kena buat dia punya free body diagram nak menentukan dia punya coefficient of friction. Okey, nak menentukan dia punya coefficient of friction. Sabar. Okey, you nak menentukan. So ini adalah you punya papan tadi. So weight dia mesti straight turun W. So normal mesti sentiasa tangent to the awak punya plane ataupun papan awak ataupun lantai awak. Normal force tu mesti normal macam ni. Okay, you boleh continue lah arrow ni sampai ke hujung pun boleh. Kemudian dari situ you boleh samakan bawah dia kat sini. So dia boleh jadi 90 degree. Kenapa saya buat macam ini? Ialah dia memudahkan awak kira nanti. So kalau awak separatekan dia sebenarnya macam ni lah. Yang jadikan 90 degree dia kat sini, dia ialah awak punya frictional force. Ni ialah Fs. Ni adalah normal force. Okay, so summation of Fx, ini angle awak sudah bertukar, axis awak sudah bertukar. So you punya summation of Fx and Fy pun kena ikut axis yang you dah tukar. You jangan pakai yang ni balik. Yang ni you kena tukarkan dia. Kalau you tukar, mudah sikit kerja you nak mengira. Okay, so W kat sini dia bertukar pada theta S. So summation of Fy mesti sama dengan N tambah N tolak Ws ataupun W cos theta equal to 0. Yang ni lah dia. Okay, kalau X direction, summation of Fx mu S, ni mu S, Fs ni sama dengan mu S kan, darab N, mu S darab N. Fs ni formula dia mu S darab N, bukan Newton. Ni N ni ialah normal force. Normal force ni sama dengan ni, nilai dia sama. Okay, tolak W sin theta S sama dengan kosong. So kalau you selesaikan persamaan serentak di sini, you boleh dapat mu S sebenarnya ialah theta tangent S. Sorry, tangent theta S. Sorry, saya cakap pun dah terbalik dah ni. Okay, mu S coefficient of friction sama dengan tangent theta S. Okay, itu pembuktian dia. Tak faham tak apa, sebab kita nak selesaikan je masalah, kita tak nak derivation pun kat sini. Sebab benda orang dah derive. Coefficient of friction ni orang dah nyatakan pun. Sebagai contoh, cermin kan licin, dia ada nilai static friction dia. Lantai yang macam mana? Ada tile ke, tak ada tile ke? Semuanya nilai tu dah ada. Kalau papan, static friction dah ada, semua nilai dia dah ada, tinggal guna saja. Okay, kita tak nak derive something kat sini, kita cuma nak guna saja, nak apply. Okay, kalau ada satu masalah nak selesaikan tentang drive friction, this is the step that you should follow. Okay, draw the necessary free body diagram. Make sure that you show the friction force in the correct direction. Friction force mesti correct direction. Kalau tak correct, memang salah awak punya analisis. Okay, mesti correct direction. Kalau awak ada blok, awak tolak arah sini, so static friction force mesti bertentangan dengan dia. Okay, kalau ada dinding begini, ni blok dia, awak tolak naik ke atas, so static friction
arah ke bawah, dia mesti bertentangan dengan force. Okey, bertentangan dengan force. Kemudian, determine the number of unknowns. Do not assume that F equal to mu S darab N. Ni bukan Newton. Okey, ni ialah normal force. Normal force. Unless the impeding motion condition is given. Determine the number of unknowns. Kemudian, do not assume that static friction is in the impending motion condition. Unless, do not assume that static friction unless the impending motion condition is given. Okey, kalau awak ada satu masalah, kalau dia bagi tahu masalah tu friction force dalam keadaan impending, okey, barulah awak boleh gunakan Fs equal to mu S darab N. Kalau dia bukan impending motion, jangan gunakan ini. Okay, jangan gunakan persamaan ini. Ketiga, apply the equation of equilibrium and appropriate frictional equation to solve for the unknowns. For example here, awak ada kotak, kemudian awak tolak dia kat sini pada arah ke kanan dengan nilai P. H ialah ketinggian tempat awak tolak daripada bawah, dan W ialah berat yang selalunya kita akan letakkan dia di tengah-tengah tempat ataupun di tengah-tengah body tu. Kalau manusia ni, pusat kita tu ialah center of gravity lah. Okey. Kalau alamari, dia punya tengah-tengah dia center of gravity dia lah. Kalau kereta, center of gravity dia pun ada di tengah-tengah, tapi kena carilah. Yang tu kita akan cover pada next subtopic. Dan natural force, dia macam gini, ada naik ke atas, dia akan pointing upward. Dan frictional force always bertentangan dengan force yang kita tolak barang kita. Okay. Kalau awak baca ataupun awak lihat kat sini, kita ada 4 unknowns. Selalunya dalam static friction analysis, kita ada 4 unknowns. 1, 2, 3 dan 4. Dan kita tahu equation of equilibrium kita hanya ada 3. Summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0, summation of moment equal to 0. Yang ini. So bila ada 4 equation, 4 unknowns dan 3 equation, you tak boleh selesaikan. 4 unknowns, 3 equation, you tak boleh selesaikan. So where's the other one? So the other one is F equal to mu S lah. Mu S time N. Ni ialah equation keempat awak. Bila ada 4 equation, barulah you boleh selesaikan keempat-empat ni. Okay, barulah you boleh selesaikan keempat-empat unknowns. Impending, tipping versus slipping. Slipping, bukan tidur, slipping. Kalau untuk slipping, dia ada condition dia yang you kena tahu. Kita tahu kalau dia slipping, F equal to mu S darab N. Ini formula. Kalau soalan tu bagi tahu dia dalam keadaan slipping. So you ada exactly formula like this. Kalau soalan tak bagi tahu dia slipping, mungkin dia tipping. Kalau dia tipping, formula bukan ini. Tapi dia ialah ini. X dia ialah sama dengan B divided by 2. B divided by 2. Ini equation yang keempat dia lah. Okay, ni equation yang keempat dia. Okay, ini equation yang keempat dia. Kemudian kalau dia tipping, ini X equal to B divided by 2. Ni equation sama dengan equation 4 dia. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Bila dia sleeping, kalau dia sleeping, point of natural force
yang upward tu, pointing upward tu, dia di antara hujung objek kita dengan titik tengah. Dia di antara ni. Okey? Ini adalah slipping. Bila kita tolak something, dia bergerak, dia bergeseran ke atas lantai. So dia punya natural force objek yang kita tolak tu, dia berada di antara hujung objek tu dengan titik tengah. Di antara itulah. Kalau kita tolak arah sini, awak nampak almari awak tu, awak bayangkan awak tolak, awak boleh bayangkan dia punya natural forces pointing upward dekat kawasan tu, di sebelah hadapan yang awak tolak tu. Okey, di antara hujung almari awak dengan titik tengah almari awak. Kat situ. Tapi bila dalam keadaan tipping, maksudnya dalam keadaan awak punya almari tu nak jatuh, natural force dia berada di hujung sini. Di hujung, di bucu almari awak. Okay, let's go with the example here. Kalau kita buat example, nampak faham lagi sikit kan? Let's go with the example. Kejap. Kejap, order, transform. Stretch the field. Nampak sikit ni kan. Crate has a weight of 1250 Newton. Crate ni berat dia adalah 1250 Newton. Ni weight dia lah, W. Weight sama dengan mg kan, formula dia kan. Kalau kita nak tahu dia punya berat dia dalam kilogram, kita bagikan dengan 9.81 lah. Lebih kurang 12.5 kilogram macam tu lah. Okay, kemudian kita tahu mu s dia static coefficient of that crate antara lantai dengan crate tu ialah 0.4. So, cari the maximum force P that can be applied without causing movement of the crate. Berapa nilai P, berapa nilai force yang kita boleh bagi dekat crate tu, tapi crate tu tak bergerak ke hadapan pun. Nilai P ni. Nilai P. Kita tahu ketinggian dia macam mana, center of gravity dia kat mana, semua kita tahu. Kemudian kita draw FBD. Plan dia ialah kita draw FBD. Kemudian kita determine the unknowns. Kemudian make your friction assumption. Kena buat assumption. Dan kita check assumption kita jika perlu. Okay. Example. Kita lukislah FBD. Ni FBD. Kalau buat FBD, selalunya buat simple-simple saja. Ni lah dia punya titik gravity dia. Okay, ada N di sini. Nak mengelakkan kita tertukar, saya letak NB lah, NB ke NC ke nanti sama juga dengan awak. Awak try tukar awak punya natural forces ni, ada simbol di sebalik, bukan di sebalik, di selepas huruf N tu, takut awak tertukar sebagai unit Newton. Okay, therefore unknowns P and B, F and X. P and B, F dengan X. Sebab kita nak cari nilai P, berapa nilai maksimum P yang kita boleh tolak crate kita tu supaya dia tak bergerak. Okay. Kemudian kita kena buat assumption. Let's assume the crate is slip. Bila crate is slip, kita tahu F equal to mu S darab N, iaitu bukan N ke sini, NB. Formula dia NB. Okay, iaitu 0.4. Kita tahu kan mu dibagi kan tadi kan. Kemudian N darab NB lah, NB kita tak tahu lagi nilai dia. Okay, F pun kita tak tahu nilai dia berapa. Okay, so kita selesaikan dulu FBD untuk crate tu. Gunakan summation of Fx dan summation of Fy equal to 0.
So kita tengok arah X direction untuk FBD ni. X direction F, ni NB, ni NB. P tolak F. Tolak F kat sini. So F kita tahu formula dia ialah 0.4 darab NB. Kita letaklah bubuh siap-siap. Kemudian Y, untuk Y direction, nilai N NB tolak 125. Berat crate tu equalkan kosong. So kita tahulah NB, kita akan selesaikan NB sama dengan 1250 kan, Newton. Ni NB. And then P sini kita boleh dapat lah. Macam mana? By putting that NB into this. So you dapat P lah, nilai P kat sini. P equal to 500 Newton. Once you dah dapat P and NB kat sini, so you boleh buat lagi satu equation. Sebab equation of equilibrium kita ada tiga kan. So lagi satu ialah moment pada titik O. Moment pada titik O berapa? Kat sini kita ambil minus 500. Mana datang minus 500? Mana datang minus 500? Ialah P kita lah ni. Kita dapat 500 darab 1.35. P darab 1.35. Dia negatif bila dia lawan di arah jam. Sebab kita punya sign sini lawan jam ialah positif. So negatif lah kat sini. So kemudian tambah 1250. Ni F sebenarnya. F. Sorry, ini ialah NB. Sorry, ini adalah NB awak. Bukan F. Ni NB. NB darab X. Nilai X. So you berdapatlah nilai X berapa? Once you dapat X 0.54, iaitu lebih daripada 0.45. So apa maksud dia kat sini? Awak bayangkan, awak kira X tadi ni sepatutnya dia berada di antara 0.45. Sebab awak tahu ni titik tengah di sini ialah 0. Kat ujung sini 0.45. Tapi awak kira X tu di sini 0.5. Maksudnya apa yang awak kira ke atas ni dari awal sini, assumption awak F equal to mu S darab NB ialah salah. Dia bukan dalam keadaan crate slip, tapi dia dalam keadaan tipping. Okey, tipping. Sebab ini membuktikan no slipping will occur at X 0.45. Sebab awak kira 0.54 kat sini. Okey. So nilai P yang awak dapat sini ialah bukan dia lah. Bukan dia lah. Okey, dia bukan nilai maksimum yang you boleh apply. So nilai maksimum yang you boleh apply ialah you gunakan position X sama dengan B bagi 2 tadi. Di sini you tahu nilai X. So bila you tahu nilai X, so ini adalah you punya FBD. Ni FBD awak. Okay, so buat je lah macam biasa. Summation of X, you tulis ni P tolak F equal to 0. Summation of Fy N tolak 1250. Kemudian P sama dengan F. Dan NB, sini NB, sini pun NB. Saya betulkan balik sini. Sini ialah NB. So NB ialah 1250 Newton. Dan P sama dengan F sebenarnya. P, nilai P sama dengan F. Bila P sama dengan F, you buatlah summation. You tak tahu pun nilai P dengan F ni, tapi you nak tahu nilai P dan F ni, you kena buat moment. Summation of moment pada titik 0. Gunakan FBD awak ni, you buatkan dia, cari P. Dan you dapatlah nilai maksimum P, nilai maksimum untuk P 460.7 Newton. Ini adalah nilai maksimum yang awak boleh tolak crate tersebut sebelum dia bergerak. Okay, sebelum dia bergerak. Awak boleh cuba diri awak kat sini. Awak tahu berat awak berapa. Awak tahu
tahu berat awak berapa, kemudian awak kira lokasi pusat awak ke lantai berapa tinggi, kemudian awak dapatlah G dia. G kat sini. Berat awak tahu, berat awak G, you kira berapa tinggi location awak, kemudian you cari kawan awak, suruh tolak awak dalam keadaan P. Okey, sebelum awak bergerak tertolak, berapa nilai force yang kawan awak kena tolak sebelum awak bergerak tertolak. So awak boleh kira lah macam ni, awak aplikasikan dia, kan? Gunakan sama macam ni, so awak boleh faham lah. Kalau ketinggian sebagai contoh, saya tinggi 162, saya rendah saja, saya bukan tinggi. 160, saya bukan 162, 166 tinggi saya. 166, saya tolak 166, ketinggian saya tolak pada ketinggian saya 166 awak. Kemudian awak dapati awak maksimum awak boleh tahan supaya tidak bergerak ialah dalam keadaan 50 Newton dengan berat awak sekian-sekian lah. Itu antara beberapa aplikasi harian yang you boleh buat dalam kira-kira untuk awak. Okey, yang ni konsep quiz sama juga, you boleh tengok sendiri yang mana satu. Dan yang salah satu lagi soalan yang agak mencabar, group problem solving. Susah sikit lah yang ni. Dia ada dresser weight dibagi 450 Newton. Dresser ni ialah ni almari ni. Berat dia ialah 450 Newton. Kemudian mu untuk drawer ni ialah 0.25. So dari sini you boleh bayangkan lah, kalau ada force tertolak ke sini, dia punya direction dia ialah, direction of force dia mesti macam ni, kan? So Fs equal to mu s, bukan equal lah, sebab kita tak tahu lagi sama ada dia bergerak ataupun tidak. Kemudian N kat situ, neutral force, kita bukan letak N lah, kita letak NB lah, kita kekalkan dia sebagai NB. Kemudian dia suruh cari the smallest magnitude of F needed to move the dresser if theta is 30 degree. Tadi yang lepas dia cakap suruh cari maximum of F, in order satu-satu objek tu still there, but kita boleh push dia maximum. Berapa nilai maksimum yang kita boleh dapat. Tapi untuk soalan ni, berapa nilai minimum pada angle tersebut yang dibagi 30 degree untuk menggerakkan almari ni, berapa nilai minimum dia. So dia punya plan ialah draw FBD for racer and man, kemudian determine the unknowns, kemudian apply E of E to solve for unknowns. So kat sini ada dua FBD yang you kena lukis. Satu untuk almari tersebut, ni satu, dan kedua untuk orang tersebut. Ni orang. Selalunya kita akan try solve untuk benda yang ditolak lah. Untuk benda yang ditolak dia lagi mudah. Okey. Untuk benda yang ditolak ialah almari ni. Okey. So kita buat summation of fx dan summation of fy menggunakan FBD yang ini. So F cos theta sini, F nak cari dalam x direction, so dia cos theta lah, F cos theta tolak 0.25 B kat sini, 0.25 B x direction kan, equal to 0. Then untuk y direction, NB kat sini tolak 450 berat almari tersebut, kemudian tolakkan dengan force dari orang tu in y direction. So F equal to F sin 30 lah in y direction. So equalkan dengan 0. So you boleh dapat nilai F dengan MB. F sama dengan NB. Kemudian kenapa kita tak cari dengan sama dengan summation of MO?
equal to 0. Kenapa kita tak cari kat sini? Sebab kita nak cari nilai nilai minimum. Bila nilai maksimum, it is the best that NB ni, nilai NB ni, bukan nilai NB, location of NB ni betul-betul berada di bawah sini. Betul-betul berada di center of gravity. Nilai minimum yang menyebabkan dia bergerak. So, NB ni kita letakkan betul-betul kat center of gravity. So, summation of MO ni tak terlibat langsung lah. Okay? Then awak dapat nilai force tadi. Force ni nilai force. Nilai force. Dan NB untuk almari tersebut. Kemudian you kena selesaikan untuk orang pula FBD of the main. Sama juga awak selesaikan FBD of the main, nilai force dia, minimum force tadi awak dapat, gunakan dia balik, kemudian ikutkan dengan equation of equilibrium. So summation of Fx equal to 0. Kita tahu mu m kat sini darab nm tolak 151.8. Mana dapat ni? Ni nilai F yang telah di horizontalkan cos theta equal to 0. Kemudian Fy nm tolak 750 berat orang tu, kemudian tambah 151.8 sin 30. Ni mana datang? Ni mana datang? Ini adalah nilai di sini. F sin 30 ni ialah F cos 30. Okay, ikutkan. Kemudian you dapatlah nm berapa, kemudian dapat coefficient of friction untuk main pun dapat. Okay, itulah dia. Selesai. Kemudian ini adalah attention quiz. Kita boleh pergi sekejap sebelum kita habiskan attention quiz. Stand Newton block is in equilibrium. What is the magnitude of the friction force between this block and the surface? Okay, if the block is 10 Newton, berat dia, what is the magnitude of the friction force between this block and the surface? Kita tahu pulling direction dia ialah N. So berapa frictional force dia kat sini? Fs equal to mu s darab N. Kalau dia bagi tahu N 10 Newton dalam equilibrium, so we can use this lah. 10 0.3 darab darab 10. So dia 3 Newton arah sini. Okay, the ladder AB is positioned as shown. What is the direction of the friction force on the ladder at B? Manakah arah direction of friction force on the ladder B? At point B, at B. Kalau ini adalah dinding awak, ini adalah awak punya tangga. Di mana direction of force? Of course lah, tangga dia akan senantiasa nak turunkan. So, dia punya direction of friction dia mestilah arah sini, berlawanan. Okay, mana? D. Yang ini pun D. Right, that's it. Thank you for all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.